lah dengan rakaat yang panjang-panjang, hengolah kakinya bengkok. Dia duduk di belakang suaminya dan menangis kerana kasihan padanya. Abu Itab Sulaimi rahmatullah alaih diberitakan berpuasa pada siang hari dan menangis pada malamnya selama 40 tahun genap. Adalah diberitakan bahawa seorang sayyid terus menerus bersolah selama 12 tahun, 12 hari dengan satu wudu. Selama 15 tahun dia tidak tidur. Juga beliau bertapa berhari-hari lamanya. Selain dari yang tersebut, di atas ada banyak lagi rekod amalan-amalan soleh oleh perwira-perwira Islam. Sukarlah hendak dicatatkan ke semuanya. Dalam buku ini segala apa yang telah diceritakan di sini memadailah untuk menjadi satu tauladan. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat-Nya memberikan daku serta para pembaca buku ini kekuatan untuk mengikuti jejak langkah orang-orang soleh ini. Amin. Fadilah zikir. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadatlah kepadanya dengan sepenuh ketekunan, yakni perkukuhkanlah perhubungan kamu dengan Allah dengan menumpukan ibadatmu kepadanya dengan sebulat-bulat tumpuan. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Inna haula'i yuhibbuna al-'ajila wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang dan pada sebahagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya, yakni sembahyang tahajud pada sebahagian yang panjang malam hari, pada bahagian yang panjang di malam hari. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir yang memusuhi engkau sentiasa mencintai kehidupan dunia yang cepat habisnya, dan mereka tidak mempedulikan hari akhirat yang berat penderitaannya kepada orang-orang yang tidak bertakwa. Surah An-Nisa ayat 5 dan 7. Wa yakadu alladhina kafaru la yudrikunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikr wa yaquluna innahu la majnun. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu kerana permusuhan yang amat sangat hampir-hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengar zikir, iaitu Quran, dan mereka berkata sesungguhnya Muhammad itu benar-benar orang yang gila. Na'udzubillah. Dalam suratul Qalam. Keterangan menggelincirkan dengan pandangan maksudnya ialah permusuhan yang berat sekali, seperti mana dikatakan orang memandang laksana hendak menelan. Hasan Basri rahmatullah alaih mengatakan, barang siapa yang telah kena sakit mata, maka ayat yang tersebut adalah dibaca kepadanya, nescaya ia sembuh. Wa yakadu alladhina kafaru la yudrikunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu la majnun. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sesungguhnya beruntunglah orang yang berusaha membersihkan dirinya dengan taat dan amal soleh dan mengingati nama Tuhannya serta mendirikan sembahyang dengan khusyuk. Suratul A'la. Fasal kedua, hadis-hadis mengenai zikir. Apabila ayat-ayat Al-Quran banyak dijumpai berkenaan dengan tajuk di atas, maka hadis-hadis boleh dicari lebih banyak daripada itu. Ini kerana Quran hanya mengandungi 30 juz sahaja, sedangkan kitab-kitab hadis banyak terdapat dan tiap-tiap kitab itu mengandungi hadis yang tak terkira banyaknya. Kitab Bukhari termuat di dalamnya 30 juz
Dan Abu Daud termuat di dalam 32 juz, dan demikianlah dengan lain-lainnya. Dalam tiap-tiap kitab itu mengandungi hadis-hadis yang banyak sekali mengenai zikir yang mustahak ini. Oleh itu tidak mungkin untuk dinukilkan semua hadis-hadis itu sebagai keseluruhannya. Untuk mengamalkan dan mencontohinya sudah memadailah, walaupun dengan satu ayat atau satu hadis sekalipun. Tetapi bagi mereka yang tidak mahu mengamalkan, maka segala perbendaharaan hadis-hadis itu semuanya adalah tidak berguna bagi mereka. Kamathalil himar yahmilu asfara, mereka itu adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Hadis pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala ana 'inda zanni 'abdi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataitu harwalatan. Rawahu Ahmad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberitahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku adalah sebagaimana yang disengkaukan oleh hamba-Ku. Adalah aku bersamanya apabila dia mengingatiku. Jika dia mengingat aku dalam hatinya, maka aku mengingati dia dalam hatiku. Dan jika dia mengingati aku dalam jamaah, maka aku ingati dia dalam jamaah yang lebih baik, yaitu dalam jamaah para malaikat yang maksum dan suci dari segala dosa. Apabila hamba-Ku mendekatiku sejekah, maka aku mendekati dia sehasta. Apabila dia mendekati aku sehasta, maka aku dekati dia sedepa. Dan apabila dia datang mendekati aku dengan berjalan, maka aku dekati dia dengan berlari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu beritahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku adalah sebagaimana yang disengkaukan oleh hamba-Ku. Adalah aku bersamanya apabila dia mengingati aku. Jika dia mengingati aku dalam hatinya, maka aku mengingati dia dalam hatiku. Dan jika dia mengingati aku dalam jamaah, maka aku ingati dia dalam jamaah yang lebih baik, yaitu dalam jamaah para malaikat yang maksum dan suci dari segala dosa. Apabila hamba-Ku mendekatiku sejekah, maka aku mendekati dia sehasta. Apabila dia mendekati aku sehasta, maka aku dekati dia sedepa. Dan apabila dia datang mendekati aku dengan berjalan, maka aku dekati dia dengan berlari. Keterangan hadis ini mengandungi berbagai-bagai keterangan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala firman, aku adalah bertindak terhadap hamba-Ku sebagaimana yang disengkaukan olehnya. Maksudnya adalah sentiasa mengharapkan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sekali-kali berputus harap dari rahmatnya. Walaupun kita berdosa dan telah melampaui batas yang kita percaya bahawa segala dosa dan kesalahan kita itu pasti akan dibalas. Namun begitu, janganlah sekali-kali berputus harap dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adalah kemungkinan besar bahawa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semata-mata dengan rahmat kurnia-Nya. Tersebut dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Surah An-Nisa. Akan tetapi tidaklah semestinya segala dosa-dosa itu diampuninya. Lantaran itulah maka ulama-ulama mengatakan bahawa iman adalah di antara harapan dan ketakutan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi seorang sahabat muda yang berada dalam sakratul maut. Lalu baginda bertanya kepadanya, apakah hal kamu ini? Jawabnya, ya Rasulullah, aku mengharapkan rahmat Allah dan aku takut dengannya kerana dosa-dosaku. Sabda baginda, jika kedua-duanya yakni harapan dan ketakutan didapati dalam keadaan seperti ini,
maka nescaya Allah Subhanahu wa taala mengurniakan apa-apa yang diharapkan dan menyelamatkan dia dari apa yang ditakuti. Jamu fawaid. Diberitakan dalam sebuah hadis bahawa seorang mukmin menganggap terhadap maksiatnya seolah-olah orang itu berada di kaki sebuah gunung dan gunung tersebut akan terhampas ke atasnya. Sebaliknya seorang yang penderhaka yang menganggap terhadap dosanya seolah-olah seekor lalat yang berada di sampingnya dan kemudian lalat itu terbangkan. Yakni orang itu tidak mempedulikan langsung mengenai dosa-dosanya itu. Jelas sekali bahawa seseorang itu mestilah merasai takut terhadap maksiat menurut keadaan maksiat-maksiat itu dan juga mengharapkan rahmat menurut keadaan pula. Hadrat Muaz radhiyallahu anhu mengingat dunia kerana beliau diserang penyakit taun. Ketika beliau menghadapi sakratul maut, beliau berkata, "Ya Tuhanku, demi kemuliaan-Mu, Kau mengetahui hamba mencintaimu." Ketika waktu wafatnya hampir tiba, beliau berkata, "Wahai maut, selamat datang. Alangkah bahagianya tetamu ini. Tetapi ia mengunjungiku ketika aku mengalami kebuluran." Selanjutnya beliau berkata, "Ya Tuhan, Ya Tuhanku, walaupun hamba mencintai kehidupan dunia ini, namun bukanlah disebabkan ingin menimbulkan harta kekayaan, menerusi bidang pertanian dan sebagainya. Tetapi bertujuan menahan haus yang amat sangat di musim panas yang terik dan menahan segala rupa penderitaan demi untuk mengembangkan agamamu dengan secara istiqamah." Sebahagian daripada ulama mengatakan bahawa hadis yang tersebut di atas mengandungi hadis yang tersebut di atas mengandungi keterangan mengenai tindakan terhadap hamba menurut kesengkaannya, yakni tentang keadaan secara umum dan bukan tentang keampunan dosa-dosa itu. Doa-doa untuk memohon sihat, murah rezeki, keamanan dan lain-lainnya, itu semuanya termasuk di dalamnya. Umpamanya doa, yakni sekiranya seorang yakin dengan sebenar-benarnya bahawa doanya itu diterima, maka benarlah dengan doanya itu diperkenankan terus. Sebaliknya, sekiranya ia menyangka bahawa doanya tidak diterima atau ia bersikap acuh tak acuh terhadap penerimaan doa itu, maka begitu jugalah yang diperbuatkan oleh Tuhan terhadapnya. Fadilat Ramadan. Hadis yang keempat, Ali bin Abbas radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal jannata la tukhabbaru wa tuzayyanu min al-hawli ila al-hawli lidukhuli shahri Ramadan. فإذا كانت أول ليلة من شهر رمضان حبت ريح من تحت العرش يقال لها المثيرة فتصفق ورق أشجار الجنان وحلق مصارح فيسمع لذلك طنين لم يسمع السامعون أحسن منه فتبور الحور العين حتى يكفنا بين شرف الجنة فينادينا هل من خاطب إلى الله فيزوجه ثم يقولن الحور العين
يا رضوان الجنة ما هذه الليلة فيجيبهن بالتلبية ثم يقول هذه أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنة للصائمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال ويقول الله عز وجل يا رضوان افتح أبواب الجنان ويا مالك أغلق أبواب الجحيم عن الصائمين من أمة محمد أمة أحمد صلى الله عليه وسلم يا جبريل اهبط إلى الأرض فاصفد مرض الشياطين وغلهم بالأغلال ثم اقذفهم في البحار حتى لا يفسدوا على أمة محمد حبيبي صلى الله عليه وسلم. Ibni Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jannah menjadi harum dengan wangian-wangian yang sungguh semerbak di dalam bulan Ramadan. Sejak permulaan tahun sehinggalah akhirnya ia dihiasi dengan seindah-indahnya untuk menyambut kedatangan bulan yang hormati ini. Dan bila malam pertama daripada bulan Ramadan muncul angin bertiup daripada arah bawah arasy ilahi, ianya dikenali sebagai mathirah dan menyebabkan daun-daun daripada pohon-pohon jannah bergeseran dan gagang pintu berbunyi. Dengan ini mengeluarkan satu bunyian yang sungguh-sungguh merdu yang belum pernah didengari sebelumnya. Bidadari jannah yang bermata hitam jeli muncul sehingga ke tengah-tengah anjung jannah lalu menyeru, adakah sesiapa yang berdoa kepada Allah untuk kami supaya Allah mengkahwini kami dengannya? Kemudian bidadari itu pun menyeru, wahai Ridwan, penjaga jannah, malam apakah ini? Dia menjawab, labbaika. Sesungguhnya inilah malam pertama daripada Ramadan, di mana pintu-pintu jannah dibuka kepada mereka yang berpuasa di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, wahai Ridwan, bukalah pintu-pintu jannah, dan wahai Malik, penjaga Jahannam, tutuplah pintu-pintu Jahannam. Bagi mereka yang berpuasa daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Jibril, turunlah ke bumi dan ikatlah semua syaitan-syaitan yang derjana. Rantaikanlah mereka dan campakkanlah mereka ke dalam laut, agar mereka tidak dapat melakukan perbuatan tipu daya yang mana akan merosakkan puasa daripada umat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan seorang menyeru daripada langit, menyeru 3 kali bagi setiap malam Ramadan. Adakah sesiapa yang memohon kepadaku supaya aku menyempurnakan hajatnya? Adakah sesiapa yang bertaubat kepadaku supaya aku memperkenankan taubatnya? Adakah sesiapa yang meminta keampunan supaya aku mengampuninya? Siapakah dia yang sanggup memberikan pinjamannya kepada dia, yang kekayaannya tidak berkurangan dari dia, yang memenuhkannya tanpa pengurangan yang tidak adil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya bersabda, setiap hari pada masa iftar berbuka, Allah membebaskan sejuta ruh-ruh daripada api neraka Jahannam, yang semuanya telah mesti dimasukkan ke dalam Jahannam. Pada malam terakhir dia membebaskan sebanyak-banyaknya sebagaimana yang telah dibebaskan olehnya di sepanjang-panjang bulan itu. Setiap tes juta. Awal akhir sambungnya ambil di mula sampai akhir 20 juta. Pada malam Lailatul Qadar, Allah memerintahkan Jibril alaihissalam turun ke bumi dengan sekumpulan malaikat-malaikat. Mereka turun dengan membawa bendera hijau yang akan dicacokkan ke
ke Madinah. Okey. Akan dicacokkan. Kemudiannya di atas Kaabah. Cacok di atas Kaabah. Jibril alaihissalam sendiri mempunyai 100 sayap. 2 di antaranya sahaja yang dikembangkan, maka pada malam itu dia akan mengembangkan sayapnya yang mana lebarnya mencakup antara timur dan barat. 2 sayap. Kemudian Jibril alaihissalam menghantar sekalian malaikat segala arah untuk mengucapkan salam ke atas setiap orang yang mereka dapati bersolat, berdiri atau duduk, membaca salawat, berdoa dan berzikrillah. Mereka berjabat tangan dengan mereka dan berkata amin terhadap semua doa-doa mereka sehinggalah subuh. Bila subuh menjelang, Jibril alaihissalam menyuruh, berpisahlah wahai malaikat-malaikat Allah, berpisahlah. Malaikat-malaikat pun bertanya, tetapi wahai Jibril, apakah yang Allah telah lakukan mengenai keperluan-keperluan daripada orang yang taat itu di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dihadapkan kepadanya? Jibril alaihissalam menjawab, Allah melihat ke atas mereka dengan kerahimannya dan mengampunkan mereka melainkan 4 jenis manusia. Maka kami para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka ialah yang mabuk dengan minuman keras, mereka yang tidak taat kepada kedua ibu bapa mereka, mereka yang memutuskan tali persaudaraan dengan keluarga-keluarga yang terdekat, dan mereka yang mempunyai perasaan tidak baik di hati mereka terhadap saudara-saudara mereka dan memutuskan silaturahim dengan mereka. Kemudian datanglah malam Idul Fitri yang dikenali sebagai Lailatul Jaizah, malam pengerniaan hadiah. Di waktu pagi Idul Fitri, Allah menurunkan malaikat-malaikatnya semua tempat-tempat di bumi di mana mereka mencari tempat di muka jalan, menyeru dengan suara yang didengari oleh semua makhluk, malaikat, manusia dan jin. Wahai umat Muhammad, keluarlah daripada rumah-rumah kamu ke arah Tuhan yang mulia dan agung, yang mengurniakan sebanyak-banyaknya dan mengampunkan dosa-dosa besar. Bila mereka menuju ke tempat sembahyang raya, Allah berkata kepada malaikat, apakah upah sebenarnya bagi seorang pekerja yang telah menyempurnakan khidmatnya? Malaikat-malaikat pun menjawab, wahai Tuhan dan penguasa kami adalah berhak bahawa dia mendapat ganjarannya dengan sepenuhnya di atas tugasnya itu. Kemudian Allah berfirman, Daku menjadikan kamu sebagai penyaksi, wahai malaikat-malaikatku, kerana mereka telah menyempurnakan puasa mereka terhadapku pada bulan Ramadan, dan kerana terpaksa berdiri di hadapanku bersembahyang di waktu malam, dan aku telah menganugerahkan mereka dengan ganjaran keredaan dan telah menganugerahkan mereka dengan keampunan. Wahai hamba-hambaku, bermohonlah sekarang kepadaku, kerana aku telah bersumpah demi kemuliaanku dan kebesaranku, yaitu bahwasanya apa sahaja yang kamu pohonkan daripadaku pada hari ini di dalam perjumpaan kamu ini bagi keperluan-keperluan akhiratmu, daku akan memberikannya kepadamu, dan apa sahaja yang kamu minta untuk keperluan duniawimu, daku melihat ke atasmu dengan sewajarnya. Demi kemuliaanku, daku bersumpah selagi kamu mematuhi perintah-perintahku, daku akan menutup kesalahanmu. Demi kemuliaanku dan kebesaranku, daku bersumpah bahawa daku tidak akan mengkeciwanya dan menghinamu di antara orang-orang yang melakukan maksiat dan kafir-kafir. Bersurailah sekarang daripada sini, kamu diampunkan. Sesungguhnya kamu telah reda kepadaku dan aku juga reda kepadamu. Para malaikat apabila melihat ganjaran yang besar ini yang dikurniakan ke atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
apabila selepas berpuasa bulan Ramadan, malaikat menjadi begitu sukacita dan gembira sekali. Ya Allah, jadikanlah kami di antara orang-orang yang bertuah itu. Amin. Fadilat tabligh. قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Bani Israel. Barang siapa menghadapi kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Dan kami tentukan baginya neraka Jahannam, ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir dari rahmat Allah. Dan barang siapa yang menghadapi kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sesungguh, sedang dia adalah mukmin, maka dia adalah orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu orang yang menghendaki akhirat. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Al-Imran. Kul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa. An-Nisa. Katakanlah keuntungan di dunia ini amatlah sedikit, tetapi kehidupan di akhirat adalah baik, lebih baik bagi mereka yang takwa kepada Allah. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa walad-darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. An'am. Dan tiadalah kehidupan di dunia itu selain dari permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan, dan demi sesungguhnya kampung akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu tidaklah kamu mahu memahami. Surah Al-Kahfi. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Dan jauhkanlah diri dari orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan-permainan dan hiburan, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kamu menghadapi harta benda dunia, sedang Allah menghadapi untuk kamu pahala akhirat. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. At-Taubah. Adalah kamu lebih suka dengan kehidupan dunia ini daripada kehidupan akhirat? Malah kesenangan di dunia ini tidak ada apa-apa, sangat sedikit bila dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghadapi kehidupan dunia dan perhiasannya, nescaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang telah memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerja. Subhanallah, subhanallah. Apa? Belah dari mana? Belah.
Siap. Kejayaan ada di dalam mentaati perintah-perintah Allah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza aslama al-'abdu wa hasuna islamuhu yukaffiru Allah anhu kull sayyi'atin kana zalafaha wa kana ba'da dhalika al-qisas al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dha'fin والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. رواه البخاري. Dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sesungguhnya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang masuk Islam dan baik keislamannya, mengamalkan syariat Islam dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan mengampuni segala kesalahannya yang telah lalu, dan setelah itu Allah akan memberi balasan satu amal kebaikan pahalanya 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, sedangkan satu amal keburukan dibalas dengan sebanding, tidak dilipat gandakan. Bahkan boleh jadi Allah membebaskannya. Hadis riwayat Bukhari. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sesungguhnya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang masuk Islam dan baik keislamannya, mengamalkan syariat Islam dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan mengampuni segala kesalahannya yang telah lalu, dan setelah itu Allah akan memberikan balasan satu amal kebaikan pahalanya 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, sedangkan satu amal keburukan dibalas dengan sebanding, tidak dilipat gandakan. Bahkan boleh jadi Allah membebaskannya. Hadis riwayat Bukhari. An Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-islamu an tashhada أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وهو جزء من الحديث رواه مسلم. Dari Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahawa tiada yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, mengerjakan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu untuk menjalankannya. Dari Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahawa tiada yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mengerjakan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu untuk menjalankannya. Hadis riwayat Muslim. Fadilat Al-Quran. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala jalastu fi isabatin min su'afa'il muhajirin wa inna ba'dahum la yastatiru bi ba'din min al-'ura wa qari'un yaqra'u 'alaina idh jaa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqama 'alaina falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakata al-qari'u wa sallama thumma qala ma kuntum tasna'un قلنا يا رسول الله إنه كان قارئ لنا يقرأ علينا فكنا نستمع إلى كتاب الله تعالى. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم. قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطنا ليعدل بنفسه فينا ثم قال بيده هكذا
فتحلقوا وبرزت وجوههم له قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف منهم أحدا غيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا يا معشر الصعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم وذلك 500 سنة. Rawahu Abu Daud. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan, aku sedang duduk di dalam majlis bersama sekelompok orang muhajirin yang miskin, sebagaimana di antara kami bersembunyi di belakang kawannya kerana tidak mempunyai pakaian yang cukup untuk menutupi seluruh badan mereka. Sementara seorang qari membaca Al-Quran kepada kami, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan berdiri di hadapan kami. Ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, qari tadi menghentikan bacaannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepada kami dan bertanya, "Apakah yang sedang kalian lakukan?" Kami menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia adalah seorang qari yang sedang membacakan Al-Quran kepada kami dan kami sedang mendengarnya." Abu Sa'id berkata, mendengar jawapan kami. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dari kalangan umatku orang-orang yang aku diperintahkan untuk duduk bersobar bersama mereka." Abu Sa'id berkata, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di tengah-tengah kami agar diri beliau biasa boleh dilihat oleh kami. Kemudian beliau bersabda sambil memberi isyarat dengan tangannya, "Seperti inilah hendaknya kamu melingkar." Maka mereka semua menghadapkan wajah mereka ke arah beliau. Abu Sa'id berkata, ketika itu aku tidak melihat Rasulullah SAW mengenal seorang pun di antara mereka selain aku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Bergembiralah kalian wahai sekalian kaum muhajirin yang miskin, bahawa kalian akan menghadapkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kalian akan memasuki syurga setengah hari lebih dulu daripada orang-orang mukmin yang kaya. Dan setengah hari itu sama dengan 500 tahun." Ada riwayat Abu Daud. Keterangan perkataan Abu Sa'id, ketika itu aku tidak melihat Rasulullah SAW mengenal seorang pun di antara mereka selain aku. Maksudnya adalah mungkin ketika itu malam sangat gelap, sedangkan Abu Sa'id paling dekat duduk dengan beliau. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan, aku sedang duduk dalam majlis bersama sekelompok orang muhajirin yang miskin. Sebahagian di antara kami bersembunyi di belakang kawan-kawannya kerana tidak mempunyai pakaian yang cukup untuk menutupi seluruh badan mereka. Sementara seorang qari membaca Al-Quran kepada kami, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan berdiri di hadapan kami. Ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, qari tadi menghentikan bacaannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepada kami dan bertanya, "Apa yang sedang kalian lakukan?" Kami menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia adalah seorang qari yang sedang membacakan Al-Quran kepada kami dan kami sedang mendengarkannya." Abu Sa'id berkata, mendengar jawapan kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dari kalangan umatku orang-orang yang aku diperintahkan untuk duduk bersobar bersama mereka." Abu Sa'id berkata, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di tengah-tengah kami agar diri beliau biasa boleh dilihat oleh kami semua. Kemudian beliau bersabda sambil memberi isyarat dengan tangannya, "Seperti inilah hendak kalian melingkar." Maka mereka semua menghadapkan wajah mereka ke arah beliau. Abu Sa'id berkata, ketika itu aku tidak melihat Rasulullah SAW mengenal seorang pun di antara mereka selain aku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Bergembiralah kalian wahai sekalian kaum muhajirin yang miskin, bahawa kalian akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kalian akan masuki setengah
kalian akan memasuki syurga setengah hari lebih dulu daripada orang-orang mukmin yang kaya. Dan setengah hari itu sama dengan 500 tahun. Keterangan perkataan Abu Sa'id ketika itu, aku tidak melihat Rasulullah SAW mengenal seorang pun di antara mereka selain aku. Maksudnya adalah mungkin ketika itu malam sangat gelap, sedangkan Abu Sa'id paling dekat duduknya dengan beliau. Keutamaan berzikir kepada Allah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklah fayahmaduhu 'alayha aw yashraba ash-sharbata fayahmaduhu 'alayha. Rawahu Ahmad. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah redha kepada hamba-Nya yang apabila memakan sesuatu makanan, maka ia memuji Allah atas nikmat makanan itu. Dan apabila ia minum suatu minuman, maka ia memuji Allah atas nikmat minuman itu. Hadis riwayat Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah redha kepada hamba-Nya yang apabila memakan suatu makanan, maka ia memuji Allah atas nikmat makanan itu. Dan apabila ia minum suatu minuman, maka ia memuji Allah atas nikmat minuman itu. Hadis riwayat Muslim. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yaqulu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kalimatani ihdahuma laysa laha nahiyatun dun al-'arsh wal ukhra tamla'u ma baina as-sama'i wal ard, la ilaha illallah wallahu akbar. Rawahu Tabrani. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kalimah yang pertama tidak akan berhenti sebelum mencapai arasy. Kalimah yang kedua akan memenuhi antara langit dan bumi. Kalimah itu adalah la ilaha illallah dan Allahu akbar. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kalimah yang pertama tidak akan berhenti sebelum mencapai arasy. Kalimah yang kedua akan memenuhi antara langit dan bumi. Dua kalimah itu adalah la ilaha illallah dan Allahu akbar. Hadis riwayat Tabrani. Tidak menyakiti kaum muslimin. An Abi Jurah Jabir bin Sulaimi radhiyallahu anhu qala qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ihda ilayya qala la tasubbanna ahadan qala fama sababtu apa ke Maulana apa ini apa ke pulang ini boleh tak? Boleh. Tak buat lagi. Okey dah. Cuk okey. Dari kau.